Bila keluar kabilah ini, Allah Ta'ala kata, wahai Isa, bawa mana-mana orang Islam yang ada dekat kamu, naik ke bukit. Sekarang ni Ya'juj Ma'juj sudah pun keluar daripada temboknya, dan dia tidak boleh ditandingi oleh kalian. Tidak boleh ditandingi. Ramai, kuat dan bengis mereka ini tak boleh ditandingi oleh kalian, termasuk oleh Nabi Isa AS. Negara Ya'juj Ma'juj ni, warga negara dia, bila dia keluar hari tu, dia lalu tepi sungai, dia minum air sungai tu, kering. Astagfirullah. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Napsar Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Ini selalu saya ulang-ulang terus, ya kan? Terima kasih telah membuka video ini. Terima kasih telah memilih video ini di beranda teman-teman. Dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di subscribe kalau suka video ini. Dan bagi penonton-penonton setia saya, terima kasih. Insya Allah kita dapat keberkahan sama-sama. Nah, di video kali ini saya ada request dari Haikal Suhaimi, sahabat saya di Malaysia. Nah ini Haikal Suhaimi. Dia mengirimkan video dan minta untuk direaksikan, dan ternyata temanya menarik. Dan ini juga hal baru bagi channel saya mereaksikan tema Ya'juj dan Ma'juj. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Mungkin ada yang pernah dengar ya. Mungkin ada yang pernah nonton ceramah atau melihat ceramah Ustadz. Nah, ini ada ceramah dari Ustadz Wadi Anwar. Oke, langsung aja ya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita tonton. Sebelum nonton, kita iklan dulu. Taman Surga Awak. Jangan lupa ya di subscribe channel itu. Jadi kabilah ni minta, wahai Zulkarnain, kami nak upah kamu. Untuk bina satu tembok, mereka tak boleh dah datang ke arah sini. Zulkarnain kata, apa yang Allah Ta'ala bagi aku jauh lebih. Dia, tuan-tuan, Zulkarnain menguasai barat ke timur, utara ke selatan. Tiba-tiba satu daerah kecil ni nak upah dia. Dia kata, tak payahlah, simpanlah. Hak mana yang ada tu simpan, cuma aku nak tenaga buruh, pekerja. Untuk kita bina sebuah tembok gergasi. Sebuah tembok ya, membina sebuah tembok. Dan bayang tengok. Tempat itu sampai hari ni ada. Sama lah macam Dajjal. Dajjal dikurung dan dirantai besi di sebuah pulau. Pulau tu di langit ke berapa? Bukan langit, di bumi ni. Iya. Di bawah laut kan? Bukan di bawah laut, di pulau. Pulau yang kalau kita tengok, kita nampak pulau tu dengan mata kita. Iya. Di pulau. Begitulah juga Ya'juj wa Ma'juj, sampailah malam ini mereka duduk di atas muka bumi ni. Cumanya manusia tak nampak. Tempat itu. Kita nggak nampak ya. Tempat itu kalau nampak tuan-tuan, tembok gergasi. Memang jadi tempat pelancongan lah. Kan? Cumanya tak boleh tengok Ya'juj Ma'juj sebab dia duduk di sebelah sana. Jadi benda tu diraibkan oleh Allah. Diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Zulkarnain ni, ada riwayat kata dia nabi, ada riwayat kata dia bukan nabi, dia wali. Nah, tapi kedua-duanya mulia lah. Nah, bila dia setuju, maka dia pun minta tenaga kerja daripada penduduk daerah tu, ke semua sekali. Berapa puluh ribu yang ada, semua datang. Kita nak buat apa, wahai Zulkarnain? Himpunkan ketulan besi. Ketulan besi itu apa ya? Ketulan besi itu bukannya besi spana tu. Ketulan besi ya. Nanti ketulan. Tolong dijelaskan ya. Ketulan besi, ketulan itu apa ya? Ni Zubaral Hadid. Ketulan besi. Ketulan ya. Ketulan besi itu kalian letakkan di antara dua gunung. Dia macam ni. Gunung. Oke. Gunung. Di sini gunung. Oh, areal di antara dua gunung ya. Tengah ni kosong, yang menjadi laluan Ya'juj wa Ma'juj setiap tahun untuk buat kerosakan di kampung dan daerah negara sebelah ni. Di sebelah ni negara. Di sebelah sana negara Ya'juj wa Ma'juj. Astagfirullah. Teringin tak enggak? Iya. Tak teringin lah. Ya'juj dan Ma'juj. Negara Ya'juj wa Ma'juj di sebelah sana.
Di antara dua bukit ini, gunung ini, di antara Dua gunung ya, ini, dua gunung. di tengah-tengah inilah nak diisikan ketulan besi. Berapa tan tuan-tuan? Iya banyak ya pasti. Berapa juta tan Berapa besi juta tan? yang perlu diisi di tengah ni? Masya Allah. Bukan lorong sempit tuan. Ni luas ni. Jadi Masya Allah. tuan-tuan bila baca ayat ni, apa teknologi yang digunakan oleh Zulkarnain untuk mengeluar dan menghasilkan besi sebanyak tu? Pasti luar biasa teknologinya ya. Luar biasa. Subhanallah. Memang dahsyat lah teknologi ya. Ya ya. Nah, dia tak ada kena mengena dengan ya Allah turunkanlah besi pada kami, turun Oh ya. segunung, tidak. Teknologi. Seperti itu ya. Mereka keluarkan besi, hasilkan besi, ketulan-ketulan besi itu himpun sehinggalah ketulan itu sama paras dengan dua bukit yang berada di sebelah kanan dan kiri. Oke, sama tinggi ya, dengan sama paras dengan. Sama paras. Banyaknya besi itu dihimpunkan, bongkah-bongkah besi itu sampai sama dengan paras bukit. Oke. Itu satu dah tak masuk akal dah. Yang memerlukan kalau zaman hari ini perlu 10 tahun, 20 tahun lah Betul betul. nak buat tu. Masya Allah. Dan yang keduanya, Zulkarnain diarahkan himpunkan tembaga pula banyak tu. Cairkan. Oh, dicairkan? Tuan nak cairkan dalam apa? Periuk. Tembaga nak cairkan dalam periuk. Dicairkan tembaga? Akhirnya Mana? tembaga itu yang berapa juta tan itu dihasilkan, dicari dan dicairkan. Masya Teknologi Allah, bah. teknologinya luar biasa. Dahsyat. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, mana-mana umat yang datang, bangsa kita ni, manusia yang datang, jangan rasa kamu yang terkuat, kerana umat-umat terdahulu lebih canggih dan lebih kuat daripada kalian. Betul betul, lebih kuat. Betul betul. Kita hari ni kita perasan yang ni paling canggih. Iya sekarang ya, handphone ya, tablet. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan tengok tinggalan umat-umat terdahulu, macam Nabi Saleh, dia punya umat dia membina bandaraya dalam gunung. Masya Allah. Rumah, Nabi Saleh. masjid, mahkamah, hospital dalam gunung. Masya Allah. Tidak ada teknologi yang boleh buat zaman ni. Pergi Sulit tebuk, lah. pergi Macam mana tebuk nak gunung buat, tu dan buat kampung. Tak payah bandaraya lah, Masya buat Allah. kampung satu dah. Teknologi. Zaman Firaun. Firaun pernah membina sebuah menara. Sebuah menara, ketinggian menara tu disebutkan oleh Imam Ibnul Athir, tak silap saya, Al-Imam Ibnul Athir. Ketinggian menara itu 10 batu. 10 batu tu berapa? Itu lebih kurang 13 km. 13 km. Menara tu. Menara 13 km zaman Kita Fir'aun. disebut zaman canggih kita ni. Kita kata ni zaman ni lah yang paling canggih. Kita punya menara paling tinggi berapa? Ah, Burj Khalifa. Burj Burj Khalifa. di Dubai tu. Khalifah. Oh ya betul betul. Burj Khalifa. ya. Hampir 1 km. Satu je tuan. Firaun selamba je dia buat 12 km. Masya Allah. Teknologi siapa yang paling? Betul betul. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila baca kisah Zulkarnain ni, mencari bongkah besi, menghasilkan bongkah besi dalam masa yang singkat dengan satu teknologi, sampai sehinggalah ketulan besi itu menyamai dua gunung yang di kiri dan kanan. Teknologinya. Tak cukup dengan tu, cari tembaga pula, cairkan tembaga. Mencairkan tembaga. Dah cairkan tembaga tuan-tuan, tembaga itu dituang ke atas tu. Tuan-tuan, tembaga tu nak naik tuang tu guna apa? Kren. Oh, kita dah tak boleh nak terbayang dah kemodenan pada zaman Luar tu. biasa Jauhnya modernnya zaman dulu ya. moden dari sudut pembangunan, architecture dia, engineering dia daripada zaman ni. Kalau lah punya model macam tu, yang ni dia tak boleh buat. Ya jelas bisa buat. Yang Kalau ni. yang itu bisa buat, ini bisa buat. Kerana yang tu jauh lebih complicated. Bangunan ni jauh lebih complicated. Benar-benar. Maksudnya perlu engineer yang jauh lebih hebat, arkitek yang jauh lebih hebat Korek. untuk Benar, menghasilkan bangunan ajaib sebegitu rupa yang mereka buat pada zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman dulu semua hebat macam tu. Jadi siap dituang, akhirnya sejuk dan dia mengeras. Jadilah
tembok Zulkarnain itu sebagai satu tembok yang mempunyai logam bahan yang paling keras dalam dunia. Tembok ya. Datanglah kumpulan Ya'juj wa Ma'juj yang ramai. Keluar Ya'juj Ma'juj ni. Ramai. Bengis dia tidak ada ihsan. Sebahagian ulama tafsir sebut, saya lupa nama ulama tu disebutkan. Kalau buka tafsir Tabari dia akan sebut. Sebahagian ulama tafsir, seorang ulama tafsir sebut kanu ya'kulunan nas. Dulu Ya'juj wa Ma'juj ini makan sesama mereka. Astagfirullah. Makan manusia. Makan manusia. Dia ganas. No? Minta dengan Allah. Kan? Allah Ta'ala tunjuk. Wallahu alam. Boleh jadi Tuhan tunjuk kan. Nak tengok. Memang ganas lah. Dan tubuh dia besar. Masya Allah. Yang ni tak ada hadis. Yang menceritakan tentang besar, adakah tubuh dia, telinga dia panjang sampai tutup. Itu tak ada. Cumanya dia sangat kuat, gagah, satu kabilah yang jahat dan bengis. Astagfirullah. Sehingga kan Nabi Isa yang tadi kita tengok dengan Dajjal tadi, bila keluar kabilah ini, Allah Ta'ala kata, wahai Isa, bawa mana-mana orang Islam yang ada dekat kamu, naik ke bukit. Sekarang ni Ya'juj Ma'juj sudah pun keluar daripada temboknya, dan dia tidak boleh ditandingi oleh kalian. Tidak boleh ditandingi. Ramai, kuat dan bengis mereka ini tak boleh ditandingi oleh kalian, termasuk oleh Nabi Isa AS. Tuan-tuan boleh bayang, kuat dan ramai memang ya. Jadi Astagfirullah. bila ketua Ya'juj wa Ma'juj ni, ketua dia lah yang paling ni, tuan-tuan boleh bayang, ketua dia lah yang paling ganas sekali. Arahkan punya ganas lepas ni, bila nampak tembok ini siap, tembok gergasi ni siap, ketua dia arahkan tebuk tembok ni. Kuat sekali. Sejak daripada zaman itu sampai ke hari ini, setiap hari mereka sedang menebuk tembok itu. Pada satu hari, Nabi di rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahash, salah seorang isteri Rasulullah. Nabi terjaga dalam keadaan muka Nabi kemerahan dan berpeluh. Nabi kata, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Nabi kata, celakalah nasib orang Arab. Maksudnya hancurlah keadaan orang Arab. Satu kejahatan yang cukup dekat. Isteri Nabi tanya, kenapa ya Rasulullah? Aku ditunjukkan oleh Allah, tembok Zulkarnain telah pun berlubang sebesar ini. Tembok Zulkarnain? Mana kala dah. Zaman dulu kala tu, sampai zaman Rasulullah sebesar ini, Nabi buat lingkungan begitu. Nabi buat bolong, ada lubang. Tembok itu telah pun dibuat lubang sampai zaman baru Nabi. Besar ni, dia tebal lah tembok tu, bukannya nipis ni, tebal. Ya. Dia orang buat lubang satu tempat baru besar ni. Dan dah boleh tengok ke arah sana. Masya Allah. Astagfirullah. Cuma setiap hari bila nak balik, dah selesai buat lubang, bila nak balik, ketua dia akan kata, esok kita datang, kita sambung. Bila datang hari yang seterusnya, lubang itu dikembalikan oleh Allah. Tak selesai. Ditutup lagi lubangnya. Kan? Dah lah nak. Yang tu logam yang paling keras di dunia. Campuran di antara besi dan tembaga. Logam yang paling keras. Kan? Setiap kali balik, esok nak sambung, semua geng Ya'juj Ma'juj, boleh bayang tengok muka mereka kan. Muka tension lah. Kan? Semalam dah gerudi dah apa segala kan. Dah sampai boleh tengok sana, jadi sambung balik. Sehinggalah Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Waktu itu lubang sudah pun membesar. Ketika itu tuan dia kata, ketua Ya'juj Ma'juj kata, esok kita datang, insya-Allah kita boleh keluar. Esok kita datang, insya-Allah kita boleh buat lubang untuk keluar. Maka keesokan harinya datang dan lubang itu tidak dipalam. Kali ini tidak dikembalikan keadaan asal oleh Allah SWT. Waktu itulah keluar dengan begitu ramai, terlalu banyak bilangan mereka ini. Banyak kan bilangan mereka ni. Sangat banyak. Bilangan Ya'juj Ma'juj ni sangat ramai. Sekira-kira kalau dia lalu tepi sungai,
negara Ya'juj Ma'juj ni, warga negara dia, bila dia keluar hari tu, dia lalu tepi sungai, dia minum air sungai tu kering. Astagfirullah. Yang ni bukan cerita 100 juta, 200 juta. Banyak berarti. Kering. Ramai. Dah kering tu bukan semua lagi minum. Datang lagi tentera dia yang belakang. Tentera dia kata, lah sungai ni dulu kawan kita yang di depan lah yang minum dulu. Tak habis lagi, yang belakang tak minum lagi. Astagfirullah. Berapa banyak tuan-tuan? Ya Allah, sungai Ya tuan Allah. minum. Sungai ni bukan minum, tuan mandi. Kan? Seorang minum 100 liter pun tak habis air sungai ni. Minum je. Maksudnya ramai. Sebab tu Allah Ta'ala arahkan, wahai Isa, musuh kali ni bukan lawan kamu. Allah Ta'ala sebut siap. Wahai Isa, musuh yang sedang keluar ini bukan lawan kalian. Lawan Nabi Isa ya. Bawa semua naik. Maka bertebaranlah Ya'juj wa Ma'juj. Dia tak datang keluarkan kita daripada Islam dah. Datang bakar bunuh, bakar bunuh, bakar bunuh. Jam Bengis. Itu ya. Bunuh. Bila tak ada lagi penduduk bumi yang boleh lawan dengan dia, Ya'juj Ma'juj kata, jom kita lawan dengan penduduk langit. Penduduk langit. Mereka pun tarik anak panah, lepaskan ke langit. Allah sengaja lontarkan kembali anak panah tu dengan kesan darah. Maka menjerit-jeritlah kumpulan Ya'juj Ma'juj ni, kita dah bunuh penduduk langit. Kuat sungguh. Padahal yang tu tipu je, fitnah kepada Ya'juj Ma'juj. Maka bertebaranlah mereka melakukan kerosakan. Adakah Nabi Isa berlawan? Tidak. Waktu Nabi Isa ni last habis dah. Kita tutup dah majlis. Ya itu tadi Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah, saya baru tahu ternyata Ya'juj dan Ma'juj ini benar-benar kejam dan bengis. Astagfirullah. Jadi agak ngeri juga tadi menontonnya ya. Tapi memang itulah salah satu tanda dari akhir zaman, tanda dari kiamat yang akan datang. Dan kita sebagai muslim wajib mempercayai hari akhir. Oke? Insya Allah bermanfaat video ini, minimal untuk saya dan untuk yang menonton. Jika suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Namsor Official, dan juga share ya. Oke? Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu dan